So memang saya tak ada background otomotif. Ini adalah bidang terjun saya. Dan saya tak minat pun pasal otomotif. Tapi benda itu menolakkan kepada saya yang sekarang ni minat kepada otomotif benda tu. Kalau saya tengok balik video saya pada tahun 2018, saya gelak sendiri bang. Macam mana aku boleh tergamak buat bercakap macam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam eksklusif bersama Syaril. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini saya ada seorang tetamu yang sangat istimewa. Kerana dia sebenarnya, saya akui, dia merupakan idola saya. Tuan-tuan dan puan-puan, the one and only saudara Gan daripada Pandu Laju. Ya bang. Janganlah jadi idola bang. Jangan. Terima kasih Gan. Alhamdulillah. Mungkin tuan-tuan selalu tengok Abang Gan, terutama yang minat pemotoran ni, sebab Gan sangat terkenal dengan nak kata website lah, blogger, influencer semualah. Kalau bercakap pasal kereta baru kat pasaran ni, kalau buka pandulaju.com, saya pun memang kalau nak tengok kereta baru je, saya akan pergi ke YouTube. Saya type Pandu Laju, keluarlah Gan dan juga tim beliau yang akan review kereta-kereta yang terbaru di pasaran. Baik Gan? Ya bang. Terima kasih lah kerana sudi hadir pada eksklusif bersama Syaril. Sebenarnya bukan senang nak dapat Abang Gan kita ni. Esok pun kalau ikutkan dia dah fly dah. Kita bukan bang, kita bukan influencer, kita influencer bang. Influencer. Dan juga kita scammer bang. Alright. Kenapa Gan? Ya. Kerana seperti mana orang kata apa, influencer lain, dia bermula daripada kosong. Dan sehingga sekarang Pandu Laju itself, subscriber dia ada lebih 500,000 orang, 500,000 lebih yang terkini. Ini satu yang sangat luar biasa dan sudah tentu untuk sampai ke peringkat itu bukan mudah. Baik Gan, untuk sebagai mukadimahnya, bagaimanakah Pandu Laju ini bermula? Silakan Jan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Pandu Laju bermula 2014 bang. 2014 masa tu sebab bermulanya Pandu Laju adalah dulu saya bekerja dengan salah satu company otomotif. Di mana kami start dengan zero, yang kami tak kenal siapa-siapa. Saya ingat lagi, kereta yang pertama kami test adalah kereta showroom. Kereta macam customer biasa. Kan, customer biasa pergi showroom, bawa kereta 10 minit, plastik tak tanggal, and then buat review macam tu je. Bagi saya macam as a normal biasa lah kan. Masa tu kita tak kenal orang. And then slowly build the content. And then sampai ke 2014 the company shut down the magazine. So kita come out dengan Pandu Laju. So that's why lah kita katakan masa tu tak fikir bang. Masa tu fikir seronok. Sebab kita dapat bawa macam-macam kereta. Walaupun saya tak mampu beli, saya boleh mampu beli macam-macam kereta. Sampai orang gelarkan sebagai scammer. Ini betul bang. Ini cerita betul. Orang gelarkan scammer, orang gelarkan jual dadah, macam-macam. Kenapa dia pakai scammer? Yelah bang, sebab hari ni bawa kereta lain. Besok-besok kereta lain pula. Gan ni kerja apa? Besok kereta lain pula kan. Sampai ada satu katakan, orang tanya mak saya, dia katakan, Nya, anak kau tu kau jual apa Nya? Ni filan ya. Anak kau jual apa? Mak saya ni dia tak kerti nak explain bang. Dia cakap tak tahulah. Dia biasanya bawa cerita kereta-kereta. Dia kata, tak adalah, tengoklah sikit anak tu, kau jual dadah kau. Kan? Juga ya, bawa macam-macam kereta kan. Itulah. Masa tu seronok sebab masa tu seronok sebab orang katakan buat macam-macam kereta, pergi ke event, jumpa kawan-kawan dan sebagainya lah. Itu mula-mula dengan seronok 2014 tu. Masa tu memang orang katakan bergerak solo masa tu. And then masa tu saya dengan partner saya lah, Azhan lah. Azhan, so kita orang sama-sama benda tu. So masa tu just buat je. Just is because for fun and masa because yang minat. Masa tu tak, orang kata apa, tak berduit lah. Masa tak langsung dibayar. Tidak dibayar. 2014 tidak dibayar, 2015 tidak dibayar, 2016 tidak dibayar. So masa panjang dalam setahun dua tu tak ada duit lah. Masa tu buat kerja apa yang boleh buat masa tu. Dan masa tu saya jadi runner. Kan, tolong orang pergi KWSP, bank in check, bagi bayar bil. Itulah kerja saya masa tu. Masa tu lah buat kerja-kerja macam tu. Lepas tu itulah slowly and then sampai satu tahap terduduk kejap. Sampai bila aku nak jadi macam ni? Kan, yelah tak ada duit kan benda tu kan. Masa tu kita pun tak ada kemampuan untuk IoT masa tu. Tak ada lagi lah.
So just buat lah apa yang boleh buat, and then just buat, and then katakan okay, kita kena go far lah. So saya dengan Azhan buat berdua, kita build the viewer first in the website lah. So, alhamdulillah daripada 1,000 pergi ke puluh ribu, bukan duit lah, viewer monthly, and then pergi ke 100,000. So dari segi situ lah baru kami boleh jual kepada OEM lah. Di mana saya rasa income pertama adalah pada 2017, dan staff pertama saya adalah 2017 juga. Macam itulah. So slowly start macam tu sampai sekarang. Macam itulah. Mesti orang tertanya-tanya. Ni kan ni dia review kereta ni, dia ni engineer kereta ke? Kan? Ataupun pernah kerja salesman kereta ke? Siapa Gan yang sebenarnya background dia? Saya memang tidak lari daripada orang ingat saya jual kereta. 10 orang jumpa saya, 10 orang nak beli kereta. Tapi basically kita tak jual kereta. Kita sama je macam media-media yang lain. Kita bercerita pasal kereta, kita promote pasal kereta. Maknanya Gan adalah seorang wartawan asal? Ya, betul. Saya bermula berasal wartawan. Saya memang background journalism. Saya memang graduate daripada UUM. Memang dalam bidang kewartawanan. And pada awalnya minat saya menulis masa tu, and then start dengan menulis, and then sekarang secara tak langsung kita ikut trend, kita buat video lah. And saya bukannya graduate daripada automotive engineering. Saya tak tahu pasal automotive. Apa benda pasal automotif, pasal kereta pada waktu itu pun saya tak tahu. Saya tak tahu langsung. Engine semua saya tak tahu. Apa benda horsepower, apa benda torque, langsung saya tak tahu benda tu. Then masa tu dah start kerja, so kita belajar lah. Slowly belajar. So saya rasa antara cikgu-cikgu saya adalah Google, YouTube, untuk kadang-kadang untuk mendapatkan satu penjelasan yang mudah. Kadang-kadangnya ESC, apa itu ESC? So kita tak tahu, kita YouTube. Kita buka YouTube, tengok, oh dia explanation. Oh ini ESC rupanya. Dan kita bawakan the message kita sampaikan dalam bahasa yang mudah faham, iaitu bahasa Melayu. So kita bawa bahasa Melayu lah. So memang saya tak ada background otomotif. Ini adalah bidang terjun saya, dan saya tak minat pun bahasa otomotif. Tapi benda itu menolakkan kepada saya yang sekarang ni minat kepada otomotif benda tu. Sudah tentu antara yang menarik dalam Pandu Laju adalah bagaimana Gan interact dengan penonton, video, short, apa semua. So macam Gan beritahu tadi, Gan bermula daripada kosong. Gan bukanlah seorang background otomotif dan sebagainya. Tapi Gan ada kelebihan, iaitu kelebihan menulis sebagai wartawan. Ini nak tahu ni, dari segi video pula, kita wartawan ni banyak pandai menulis lah, tapi bukanlah kita expose sangat dalam bidang video, shooting, editing, apa semua. Permulaan tu macam mana? Nak cerita dari segi penulisan, saya rasa abang adalah idola saya lah, abang. Saya sangat suka penulisan abang. Memang real life, saya rasa industri abang dalam wartawan jauh lagi besar daripada saya rasa berkali-kali ganda. Experience abang jauh, yang you want to pay by money pun tak dapat experience benda tu. So itu yang kita nak saya kan. Tetapi bagi saya adalah personally, saya memang tak tahu edit video yang gempak-gempak. Saya tak tahu. Memang saya tak tahu. Saya cuma tahu menulis. And then yang bercakap ni pun, kalau saya tengok balik video saya pada tahun 2018, saya gelak sendiri bang. Macam mana aku boleh tergamak buat bercakap macam ni? Aku boleh buat macam ni kan benda tu. Masa tu mula dengan handphone je bang. Handphone je. Masa tu iPhone 4, iPhone 5 saya tak ingat masa tu. Dengan mic tak ada. Yelah masa tu tak ada income apa-apa kan. Kita start dengan apa yang ada lah. So memang kalau saya dengar balik first video saya, memang suara tu memang jauh lah tenggelam dengan benda tu kan. Tak cerita apa-apa, tapi tak tahu. Dengan kamera bergoyang dan sebagainya. Guna handphone je masa tu. Guna handphone masa tu. So and then belajar slow, edit. Sampai sekarang pun personally saya tak pandai edit video. Yang gempak, yang simple saya tahu. Simple saya tahu. Yang gempak-gempak tak tahu. Yang itu adalah semua di sebaliknya adalah tim-tim saya. Yang saya start lah benda tu. Di mana 2017 tim pertama saya ambil, iaitu marketing saya. And then tim kedua adalah video saya. Videographer saya lah benda tu. So ini adalah antara orang yang terawal yang saya ambil untuk kita build benda tu lah. So benda tu kita belajar, time to time we learn. Kita pun tak tahu masa tu. Saya pun tak kerti buat video bang. Saya bukannya orang video. Saya ni cuma banyak bercakap. So saya banyak bercakap. So dari segi situ yang kita learn lah. Daripada slow kita belajar. Sebab kita tak tahu apa yang orang nak. Kadang-kadang kita shock sendiri benda tu. Tapi benda tu yang kita belajar, yang kita improve slowly sampai kita jumpa satu formula. Inilah orang nak tengok, inilah orang yang nak tahu. So kita takkan cerita benda mengepek, kita just straight to the point. Macam tu. Apa yang penting bila nak review sesebuah kenderaan? Apa yang penonton nak sebenarnya? Penonton dia tak nak tahu apa. Dia nak tahu harga berapa.
Yang besar harga. That is price sensitive. Malaysia agak price sensitive benda tu. Yang kedua adalah dia nak tahu kereta ni boleh naik genting tak boleh genting. Itu orang Malaysia kan. Yang ketiga orang Malaysia lah baik belilah. Dia nak genting, dia kata berapa harga? Boleh nak genting ke? Kan dia kata under power mesti tak boleh nak genting. Yang ketiga orang katakan orang kata dari segi apa? Dari segi orang kata baik beli lah. Daripada ni baik beli ni lah. Tapi biasanya normally kita akan cerita. Biasanya all the info banyak dah ada dalam bahasa Inggeris. Cuma bukan semua orang pandai bercakap bahasa Inggeris, bukan semua orang faham bahasa Inggeris. So we bring the knowledge, kita bawa the knowledge benda tu dalam bahasa yang mudah faham. Macam saya kata lah, kita translatekan dalam bahasa Melayu yang lebih mudah difahami. Is technical, bukan semua orang tahu, bukan semua orang nak tahu, tapi kita translatekan dalam bahasa yang mudah faham. Sama juga kita dapat opportunity pergi ke luar negara, contohnya macam besok saya akan ke China ataupun negara-negara lain. So kita bring the message yang kita tak tahu, kita bawa masuk ke Malaysia, and then kita translatekan kepada orang. Kita bagi the right message daripada saya dengar macam ni, tak. Kita nak, of course, media kita tahu lah, benda tak pasti kita takkan share benda tu lah. Tapi benda tu yang kita bawa masuk adalah benda yang sememangnya betul, yang kita melalui ni, yang kita dapat the knowledge, kita share kepada orang. Macam itulah bagi saya. Tapi bagi saya, apa yang nak tahu Malaysia memang harga, and then design is subjective, terpulang ada orang suka tak suka, and what the car can do. And then biasanya dia nak tahu dari segi sekarang ni kita bercerita pasal EV. Orang takut boleh lalu banjir ke, masuk charge boleh masa hujan boleh charge ke, and then ada ke facility, harga mahal lah whatever. So all the message-message macam ni yang kita perlu educate. Pada masa sama juga kita educate bang. Kita educate orang macam ni punya, tak adalah menakutkan, macam ni punya. Kerja kami adalah educate orang. Kita keep educate orang macam tu. Bila Gan memilih medium bahasa Melayu, ada tak dari segi orang kata diskriminasi daripada syarikat otomotif? Contohnya ini orang Melayu ni mungkin tak beli kereta yang harga 1 juta ke atas apa semua, so diorang tak nak ambil iklan dengan Gan ke apa. Ada tak obstacle, halang-halangan bagi? Tidak dinafikan memang berlaku benda tu, and especially kalau melibatkan bosses yang non Malaysian, yang apabila dia not Malaysian, dia takkan faham bahasa Melayu dan dia takkan tengok benda tu, and dia don't care about this benda tu. So tetapi bagaimanapun PR yang memainkan peranan, marketing yang memainkan peranan untuk beritahu kepada bos dia bahawa ini adalah yang bagus, bla bla bla. Tapi of course memang ada limitation in term of the kereta-kereta yang mahal, purchasing power. Betul itu. Especially saya pernah review kereta yang 1 juta, saya pernah review kereta yang 2 juta, saya pernah review kereta Rolls Royce. Saya cakap dengan dia, mungkin audiens saya tak beli, tetapi tujuan saya nak review lah, saya nak bagi tahu orang, macam ni rupanya kereta Rolls Royce, macam ni nya kereta duduk dalam kereta Rolls Royce, macam ni rupanya bawa kereta Rolls Royce. Sebab mungkin seumur hidup kita tak berani nak sentuh kereta Rolls Royce, apatah lagi masuk dalam showroom, apatah lagi duduk dalam kereta tu, apatah lagi pegang steering tu. Tetapi kita translatekan dalam bahasa, dalam orang kadang-kadang katakan kau bercerita macam kau tak tahu apa-apa. We must do. Kita kena buat macam tu untuk kita sampaikan kita punya keseronokan. Walaupun saya dah tahu benda tu perkara biasa untuk saya, tetapi kita nak sampaikan keseronokan kita duduk dalam kereta yang mewah dengan function-function begitu untuk orang feel benda yang sama apa yang kita feel. Mungkin orang tak tahu kalau Rolls Royce, kalau kita pusing, tayar belakang pun ikut pusing sekali. Mungkin orang tak tahu benda tu. Mungkin orang tak tahu payung itu berharga 18,000 ataupun 6,000. Kenapa payung itu mahal? Orang tak tahu benda tu. Macam saya kata, knowledge can get on English, tetapi kita mudahkan dia, bahasa Melayukan dia. So kita translate lah dalam bahasa mudah faham apa yang ada kat kereta ni, bla 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 bla, untuk kita cerita pada orang. Itu yang kita nak tu. Dan tak mustahil juga yang mana selama ni dia memang English medium, tetapi dia pun nak juga tahu. Betul. Sebab setiap orang mempunyai style yang berbeza. Betul. Dia ada style dia, saya ada style saya. Mungkin saya punya high pitch, saya lebih excited bercerita. Mungkin ada seorang orang lain different. So dia bergantung kepada individu. Bukan semua orang suka kepada cara penyampaian kita. Ada orang suka, ada orang tak suka benda tu. Tapi this is our style, so kita keep on our style lah benda tu. Tapi walaupun dari segi advertising, purchasing power advertising tak ada, tetapi kita diberi peluang. Saya pernah je review kereta Ferrari, bawa ke sini ke sana, kereta macam-macam, Rolls Royce apatah lagi, kita keep dapat that invitation lah, and then kita keep juga dapat peluang untuk bawa juga benda tu. Kereta like Aston Martin dan sebagainya, kita bawa je, kita lenjang je benda tu. So itulah orang katakan tak mampu beli tapi mampu bawa, macam itulah. Dalam Malaysia
tak banyak saya rasa yang platform review kereta dalam bahasa Melayu. Betul. Compare dengan bahasa Inggeris. Betul. Adakah ini juga merupakan satu kelebihan untuk pandu laju? Yep, sudah semestinya. Okay. Kita satu kek kita tak makan banyak portion. Okay. Seperti English satu kek dibahagikan kepada 30 ke 40 portion. Okay. So kita dalam bahasa Melayu memang tak banyak, saya rasa if proper ada less than 10, mungkin 6 ke 7 saja. In proper bahasa, maksudnya proper adalah media yang memang direcognisekan oleh OEM. Yang YouTuber luar memang banyak. Tetapi yang direcognize oleh OEM, sebab setiap kereta yang kita review adalah kita ambil daripada OEM itu sendiri. Kita tak minta kereta owner, kita tak minta daripada showroom, tak. Semua kita deal dengan OEM lah. Memang tak banyak benda tu. Tapi kelebihan tu memang ada lah. Because setengah brand setengah kereta itu dia punya buyer memang Malay. So memang mereka akan fokus, especially right now banyak yang fokus kepada Malay market. Malay market adalah the biggest market sebenarnya. So at the same time, bukan setakat Melayu tengok, macam kata lah, orang yang Cina pun tengok juga. Saya pernah jumpa seorang uncle, usia dia 70 lebih tahun. Yang dia datang jumpa saya, dipanggil saya Abang Gan. Saya rasa semua salah. Saya kata ini dah orang katakan usia atuk saya dah. Saya kata janganlah panggil Abang Gan. Dia kata no. Kita dah saya everyday watching your video, I cannot. Dia kata I dah biasa panggil Abang Gan. So kita rasa macam punya usia macam ni pun even bangsa yang lain pun tengok juga benda tu. So macam saya kata lah, kita harap video kita ni boleh beri manfaat kepada orang lah. Di mana saya keep telling my friend, if you become as a content creator, please jadi content creator yang boleh bagi manfaat kepada orang. Sebab apa yang kita kata, orang percaya. Kalau kita cakap benda tak betul, orang percaya juga benda tu. Ini cabaran ni, kena cakap benda yang betul. Bila nak cakap benda yang betul, sudah tentu bila review ni mungkin ada antara aku ni tak suka tapi kena cakap suka. Benda ni baik tapi kena cakap tak baik. Kita akan kembali selepas ini. Baik, kita kembali bersama Brother Gan kita daripada pandulaju.com pandulaju.com. Betul. Ya, memang kalau yang mana peminat motoring, peminat kereta, peminat apa, bila nak review apa, memang terutama yang medium, Malay medium ni, of course akan, kalau pergi YouTube mesti akan type pandu laju, nak tengok kereta terbaru Tesla ke apa ke, semua akan pergi pada pandu laju. Baik kan? Ini soalan sebelum kita rehat tadi ni. Dilema. We talking about dilema. Of course, sebagai seorang reviewer lah, orang yang review kereta apa semua ni, of course Gan akan cuba bagi review yang adil. Adil in the sense of, kalau tak best kereta tu, takkan nak cakap best. Tapi pada masa yang sama, dilema ni, kita cakap dilema sebab contohnya lah, company A bagi satu kereta, takkanlah kita nak kutuk. Lagipun orang kata kereta ni very subjektif. Mungkin Gan bagi Gan tak best, mungkin orang lain best. Itu orang cakap dilema bila nak review sesebuah kenderaan. Silakan Gan. Memang tak dinafikan, memang berlaku benda itu. And
dalam industri dekat Malaysia kecil, tak besar bang. Tak besar. Pusing-pusing balik-balik tu je bang. Itu je tak besar. Maksud di sini adalah dari segi first, sebenarnya setiap orang mempunyai pandangan berbeza lah. Ada yang kata lawa, dia kata tak lawa. Ada yang kata sedap, dia kata tak sedap. So however, this is pandangan masing-masing. So dia ada pandangan dia, saya ada pandangan saya. Anda boleh setuju pandangan saya mungkin juga kadang-kadang saya tak setuju juga pandangan dia. Itu terpulang kepada audien what you judge. Tapi yang penting lah kita sampaikan benda yang betul lah. Memang tak nafikan ada benda yang kami kadang-kadang kurang berkenan. Tetapi macam saya katakan, market kita kecil and sensitivity tu ada. Kami tidak bantai secara, however, straight to the point, kami adalah client base. Kami cari makan lah. Kami cari makan. So benda tu semua, to be fair, kalau benda tu tak best, kami ada cara kami untuk how to critique. Maksudnya adalah kita menggunakan bahasa yang kita main tepi lah. So macam saya kata, makanan ni sedap, tapi kalau kurang garam sikit lagi sedap. Barat macam tu lah. So sama juga dengan situasi macam ni. Kita akan bagi tahu semua ni perfect, kecuali yang ni. Kalau ni dapat improve lagi, memang sedap. Benda tu biasanya kita akan encourage orang untuk pergi cuba dulu. Selepas saya buat, saya katakan mungkin lepas 80 kita rasa macam kurang confidence sikit, ataupun 120 kita kurang confidence sikit. Tetapi untuk make sure benda ni betul ke tidak, yang dah buat mungkin komen, ataupun yang tak, kau cuba bawa dulu, and then kau tengok betul tak apa yang aku cakap. Kadang-kadang macam itulah. Memang we do like that lah. Memang kita memang play tepi. Kita memang takkan bantai straight to the point benda tu. Kita takkan bantai tepat-tepat. Kita takkan tumbuk muka orang tepat-tepat. Kita akan main tepi benda tu. Tapi at the same time, orang akan dapat the message yang itu. Dan of course, kebanyakan kereta kami, saya review 95% ke 98% adalah kereta baru. So kadang-kadang we are not talking about the long term. Kita tak tahu. Dan bagi saya, setiap kenderaan mempunyai masalah tersendiri. Tak kisahlah dia kereta murah ataupun kereta mahal, bagi saya tetap ada problem. Sama ada problem itu besar atau kecil. Cuma biasanya yang orang bercerita apabila volume itu banyak. Contohnya Proton per 2 volume sekali jual 100,000 dekat atas jalan raya setahun. So apabila volume banyak, so komplain makin banyak lah. So kadang-kadang in term of the brand-brand yang mewah, ada je isu. Cuma dia punya orang yang pakai tak banyak. So bunyi dia tak banyak, bising lah benda tu. So bagi saya benda tu, setiap brand memang ada masalah sendiri. Tetapi kami bercerita dari segi overall. Sebab kami review kereta, kami bawa kereta at least dalam 4 hari ke 5 hari. We are not drive every day. Kalau kita try every day, lagi kita tahu apakah masalah. Betul. That's why kadang-kadang ada beberapa kereta yang kami beli, yang kami nak test the long term, untuk sama ada okey tak okey. Ada beberapa kereta yang kita beli. Tapi kita gunakan sebagai production car dan sebagainya lah. Benda tu untuk tim pakai dan sebagainya. So kita akan review, kita akan buat long term 6 bulan, setahun, 2 tahun, kita dah tengok how reliable. Tapi macam saya katakan, setiap orang cara bawa berbeza. Dia susah. Benda ni terlalu subjektif. Tetapi kalau common issue, semua orang benda sama, itu memang the issue lah benda tu. Memang betul lah. Tapi memang ada kereta, kecuali kalau kereta tu memang tak sedap gila-gila lah, totally kita tak akan ambil kereta tu. We are not talking about the car benda tu. Ini cabaran membangunkan portal ataupun channel pandulaju.com ni, orang kata bukan mudah. Bukan mudah. Saya bercakap dari segi peribadi lah. Saya sendiri pun bukan senang nak orang kata siapa-siapa lah yang nak buka channel bukan senang, especially nak dapat view apa semua. Sebab ini pun orang kata antara orang kata kayu ukur penonton juga. Dia tengok kalau 10 orang dia tengok ni kan. Jadi nak bermula daripada kosong tu, pernah tak masa mula-mula buat benda ni, pernah tak Gan rasa macam frust, rasa macam nak tarik handbrake, rasa macam tak boleh nak pergi? Boleh share sikit tak pengalaman? Saya rasa setiap orang ada masalah itu. Saya rasa normal lah normal, this is normal. It's the normal. You buat penat-penat, you shooting 1 hari, you edit seminggu, lepas tu yang tengok 10 orang. Memang you akan frust lah benda tu. So benda tu is, however, kita keep belajar lah. Kita keep belajar apa yang orang nak sebenarnya. And then kita keep untuk melihat kepada channel-channel berada sekeliling kita, macam mana dia buat. Bagi saya tidak salah untuk kita meniru, tetapi kita tiru dengan style yang kita sendiri. Tak ada salah benda tu bagi saya. Tapi untuk make sure you are still relevant in the market, kita kena tukar format benda tu. Kita tak boleh stick dengan satu format, kita kena bertukar. And then we need to try a new thing. Kita kena cuba benda-benda yang baru juga, yang kadang-kadang kita tak tahu orang market suka macam mana. Tetapi for me, kalau tanya pada saya, the berbeza dia adalah apabila you fokus kepada satu market ataupun niche market,
So follower akan niche. Walaupun viewer itu tidak tinggi, tetapi dia punya relevant dia adalah lebih panjang bagi saya. So hanya orang yang betul-betul minat you saja yang akan subscribe pada you. Dan antara masalah kita adalah orang Malaysia kita ni tak suka subscribe walaupun benda tu free. Kita dah kata gratis percuma, tekan je bang. Dia orang tak nak tekan bang. Jangan kita tak faham. Itulah tu. Ada letih. Lupa tekan subscribe. Tekan loceng sekali. Itulah tu. Itu yang antara. Tapi bagi saya bukan mudah untuk orang subscribe benda tu nak betul-betul follow kita. That's why one word lah bagi saya adalah consistent. So consistent, you consistent do content, and then satu hari nanti orang akan suka juga benda tu. So dalam seminggu Pandu Laju berapa konten dia? Seminggu 3. Yep, setiap hari Isnin, setiap hari Rabu, setiap hari Jumaat. 1, 3, 5. So sebulan ada 12 konten lah. Memang kita akan konsistenkan 12 konten macam tu lah. Di YouTube kita buat yang tu lah. So dari segi duration okay, dapat satu kereta. Kereta A. Okay, berapa lama proses rakaman, berapa lama proses editing, berapa lama tu? Okay, shoot akan ambil hosting Kalau hosting, kalau kita cerita as a normal, kita tak cerita drama dan sebagainya, kita cerita normal straight to the point. Hosting setengah hari. Untuk buat beauty setengah hari. Beauty ni ada detail lah. Beauty detail, lampu, rim, kita buat detail betul. Setengah hari. And then editing plus minus 2 hari. Editing 2 hari. 2 hari, editing hari. This is for normal. Tapi kalau heavy shoot boleh jadi, saya pernah dapat shoot satu, kami shoot highway, di mana kami bercerita pasal safety car. Masa tu kami run 7 cam ke 8 cam. Kami sampai satu tahap tu kami terpaksa tutup jalan highway. Kami tutup highway tu. So this is about kita bagi education bagi orang. It's about safety car. Kadang-kadang perasan tak? Kadang-kadang dekat highway kita nampak ada 3 lori adik-beradik yang block ada jalan. Yang tu. So we calling as a safety car benda tu. So itu adalah untuk clearkan barang-barang ada jatuh sebagainya. So dia orang akan pergi kutip sebagainya. So kita buat that video. Kita buat benda tu. So benda tu kami tak boleh buat 2 kali. Sekali tutup jalan busuk-busuk 5 minit ke 10 minit. Itu pun belakang dah berapa panjang dia bang. Orang akan marah. So the challenge dia adalah kami kena buat sekali je. So kami terpaksa run 7 cam dengan drone sekali 8 total semua. Kami terpaksa run benda tu sekali jalan benda tu. So alhamdulillah benda tu, yang tu ambil masa 2 hari kita shoot. Editing ambil masa agak lama juga, 5 ke 6 hari juga kami buat, kena siapkan benda tu juga. So itu antara challenging jugalah benda tu. Dia bergantung kepada apa jenis konten yang kita buat benda tu. So bagi saya benda tu antara yang seronok kita dapat belajar dan juga kita dapat explore. Dan apabila ada someone tanya kepada kita, kita boleh jawab. Itu adalah satu, bagi saya satu keseronokan abang saya benda tu. Apa yang susah untuk review, untuk buat review sesebuah kenderaan? Dia punya susah dia kat mana? Susah dia adalah how you want to explain to the viewer dengan bahasa yang mudah. Sebab apabila cerita pasal kereta, dia banyak bercerita tentang teknikal yang susah nak digambarkan. Kadang-kadang kita tak cerita dengan detail sebab tak semua orang tahu. Tak semua orang nak tahu benda tu. They don't care about this benda tu. Yang penting benda ni macam mana function dia. Apa yang lain sikit benda tu. So kita takkan cerita tu detail. Kadang-kadang orang kata, kenapa tak nak cerita detail? Tu, our time is very limit. Video kami tak panjang. Dalam plus minus review kereta belah minit ke 20 minit. 20 minit 20 minit boleh jadi benda. Depend kepada berapa banyak yang kita nak cerita benda tu. So kami terpaksa touch benda-benda yang penting. Benda-benda yang tak penting kami tak touch. Tapi benda-benda yang tak penting tu yang kita cover dalam bentuk pendek. Social media. Kita buat TikTok, kita buat Facebook Reel, IG Reel dan sebagainya. Yang itu kita akan buat, kita akan cerita di detail. Detail. Contohnya yang video YouTube kami cerita secara menyeluruh, secara keseluruhan benda tu. Tapi yang video-video pendek-pendek kita akan buat by video pendek lah. Kita akan buat banyak part, 7 part, 8 part, 9 part untuk orang faham more pasal kereta tu. Macam itulah. Itulah. Tapi kalau tanya pada saya, the quality viewers sebenarnya berada di YouTube. Sebab YouTube ni leceh sikit. Leceh sebab apa? You need effort untuk kita search, cari tekan, ada iklan pula, tak boleh skip lah tu. Dia perlukan effort untuk orang mencari. Tapi untuk social media lain, all is about hiburan. You don't like it, you swipe. So setiap kali recording tu berapa kamera digunakan? 1 atau 2. Depend kepada shoot apa. Tapi bagi saya kami punya shoot 1 atau 2. Paling minimum 1, boleh jadi 2. Kalau seorang 2 maksimum. Cukup. Dah tak perlu banyak sebab semua ni adalah cost kan. Sekali kamera tu ketik, itu adalah duit. Itu yang orang tak tahu. Orang tak tahu di sebaliknya itu adalah cost. Biarlah. Kamera cost. Betul. Subscription, direct cost, indirect cost, Adobe subscription, yearly berapa ribu. Betul. Music, footage, semua ni lah
kos yang orang tak nampak benda tu. Itulah tu. So tunggu apa lagi, subscribe lah. Okey. Masa permulaan Pandu Laju buat ni, susah tak nak dapat kepercayaan daripada company-company kereta untuk promote? Itu antara kesusahan paling susah kali. Ibarat macam saya tak kenal abang abang punya kereta boleh bang. Siapa nak bagi? Siapa nak bagi? Kan, sebab kereta tu kita bawa balik. Kita bawa balik, dia akan bagi minimum 3 hari. Maksimum boleh bagi seminggu lebih. So trust itu yang paling susah sekali. Untuk orang trust, kita kena bagi awal-awal kami terpaksa cover the story, at least dia nampak, oh dia memang betul lah benda tu. So who are you? Kita bukan dilahirkan dalam syarikat yang besar-besar, keluar besar-besar, tak. Kita memang bermula dengan seorang orang tak kenal siapa-siapa masa tu. So itu paling part yang paling susah sekali lah. Pernah je kita minta kereta orang tak layan, this is normal untuk awal-awalnya benda tu. So at least kita ada the database, kita dah ada benda yang kita pernah buat, kita pernah tunjuk ke dia, oh kita pernah buat ini, at least dia pernah tengok, oh dia pernah buat, okey lah kita bagilah, we give a try benda tu. Kalau kita pergi dengan tak ada apa-apa, siapa nak percaya pada kita? Itu antara, bagi saya adalah antara cabaran yang paling besar awal-awal dulu. Itu yang saya katakan, itu antara kesukaran dia. Kita nak dapatkan trust orang untuk bagi pada kita benda tu. Kan, orang antara benda yang selalu saya kadang-kadang saya tengok komen, macam dia orang tak percaya Gan ni orang Cina sebenarnya. Cakap orang Melayu fasih dan sebagainya. Gan ni orang mana? Ini dalam mengalir Cina. Boleh cakap Cina. Saya memang Cina. Saya memang dilahirkan Cina. Bangsa saya Cina. Agama saya saja berubah. Saya adalah saya convert pada tahun 2018. 2018. Gan kampung mana ni? Kampung? Saya orang kampung. Saya memang anak Felda. Saya lah anak Felda. Saya lah generasi kedua. Saya dekat Felda Palung lah, dekat Negeri 9. Felda Palung. Felda Palung. Banyak komuniti Cina? Tak ramai. Saya rasa satu Palung tu lebih kurang 500 family, 10% is a Chinese. Oh ada ya? Ya ada. Felda bukan semua Felda ada, tapi Felda saya tu memang ada. So memang biasa bang. Parent pergi motor getah, kita duduk dekat rumah jiran-jiran, pergi lepak, sampaikan sekolah tadika situ, doa makan pun tahu tu. Kita hidup dalam komuniti Malay kan benda tu kan. Itulah. Sekolah mana lu? Ni orang sekolah mungkin bangga ni. Oh, cerita pasal sekolah ini ada cerita sikit. Ya. Sekolah yang terdekat di Chinese school adalah di Gemas. Palung ke Gemas average dalam 20 lebih kilometer. Kita adalah family susah, memang tak mampu untuk hantar, parent memang tak mampu hantar untuk anak pergi sekolah luar. Tetapi apa yang membuatkan parent hantar anak-anak dia pergi ke sekolah because of the abang saya. Abang saya dulu kalau sekolah menengah ataupun sekolah rendah kebangsaan banyak dekat Palung memang ada lah. So abang saya start dengan sekolah kebangsaan, and dekat sekolah tu memang tak ada bahasa Cina, and sampai satu tahap masa tu dia ambil pendidikan Islam. Lulus. Dia lulus. Dan sampai satu tahap dia tak reti nak tulis Cina. So start pada tu parent katakan, okey, macam mana aku susah sekali pun aku kena hantar anak aku sekolah Cina. So at least dia tahu tulis Cina, dia tahu cakap Cina, dia tahu benda tu lah. So that's why lah cerita dia. Start dari situ dia hantar anak dia pergi sekolah Cina. Saya sekolah rendah sekolah Cina lah. Sekolah rendah sekolah Cina. Jauh lah. Jauh. Pukul 5 lebih dah keluar naik bas
Oh, 5 pagi. 5 pagi, 5 bas datang 5.40. Okey. Pergi sekolah macam tu, and then petang baru sampai macam tu lah. So, sekolah rendah, sekolah Cina, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah menengah di sekolah menengah kebangsaan Tunku Abdul Rahman lah. Di Gemas juga. Sekolah menengah Tunku Abdul Rahman. Itu dah sekolah ni lah. Sekolah kebangsaan lah benda tu. Tapi at least sekolah kebangsaan tu ada Chinese. Ada pendidikan, ada bahasa Cina. Ada. Ada bahasa Cina kat situ lah. Sampai form 6. Sampai form 6. Betul. Saya sampai form 6. Lepas tu baru saya mengaji di Sintok lah, UUM Sintok Kedah. UUM Sintok. Bidang Meskom lah. Ya, betul. Okey Gan, kalau macam Gan beritahu tadi, sebenarnya ia bermula daripada minat bawa kita. Betul? Okey. Kemudian daripada minat tu develop, boleh monetize pula benda tu, boleh buat duit. Ya. Ini dia, kita nak orang luar sana ni, ramai budak-budak kita ni bila tanya ni nak buat apa, nak jadi influencer. Gan semua nak jadi influencer. Gan antara orang kata apa, influencer. Daripada orang kata apa, boleh buat duit lagi dengan influencer. Okey. Apa nasihat Gan pada budak-budak kita kat sekolah ni, adik-adik kita ni? Semua nak jadi influencer, tapi dia orang tak tahu apa itu influencer yang sebenarnya. Ya. Gan berpengalaman jatuh bangun dalam dunia ni lah, orang kata bukan mudah. Sekarang pun dah hampir almost 10 years barulah orang kata dapat satu channel yang 500,000. Bukannya benda tu sekelip mata, Gan. Saya honestly saya bersetuju lah. Memang ramai yang nak jadi sebagai seorang content creator. Sebab itu adalah antara fast track. Sama ada nak terkenal ataupun making money. Itu antara perkara mudah. Duduk rumah buat video, boleh dapat bla 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 sebagainya. Of course semua orang yang buat benda tu semua terlalu melalui satu proses yang sama juga macam saya lalu juga. It's no tiba-tiba jadi popular benda tu. Ada. If you tiba-tiba jadi popular, mungkin dari segi you punya populariti tu tidak bertahan lama sebab you tak tahu cara yang betul. Apabila you bermain dalam bidang content creator, antara permainan you adalah you bermain dengan netizen. What you do, netizen akan perasan. Apa yang you buat, you kena fikir 36 kali dulu sebelum you fikir you buat, patutkah aku buat benda tu? Salah ke tak salah? So apabila menjadi seorang content creator, you menjadi tumpuan orang. Apa yang you buat, orang ikut. That's why saya kata, if you want to become content creator, jadi content creator yang boleh bagi manfaat kepada orang. Apa yang you buat, kalau you buat benda tak betul, orang ikut. Dia buat boleh, kenapa aku tak boleh buat macam tu? So apabila you bagi knowledge yang betul, orang akan ikut benda tu. Dan of course bukan mudah, sebab macam abang kata tadi tu, setiap orang akan melalui satu fasa burn out. Setiap orang akan melalui satu fasa dia akan give up. Yalah, aku buat penat-penat, view pop tak banyak benda tu. Tapi kita must thank juga lah dengan social media sedia ada yang membuatkan lebih mudah. Bagi saya kan, seseorang itu yang mungkin popular di TikTokers, dia tidak semestinya popular di Facebook. Seseorang yang popular Facebook tak semestinya dia popular kat TikTok benda tu. So if you want to make it you as a relevant benda tu, you kena, bagi saya adalah konsisten lah. Antara konsisten, you kena sampaikan benda betul, you give knowledge yang, kalau boleh kita nak video kita ni dijadikan sebagai rujukan orang. Orang datang, at least benda tu, kalau saya cuba untuk tidak menyentuh apa-apa benda tu, tapi bagi saya lah, saya percaya kepada rezeki, saya percaya kepada pahala. Apabila kita bagi info yang betul, sentiasa orang menjadi rujukan, benda tu akan sampai bila-bila akan menjadi rujukan orang juga benda tu. Tapi right now tak, orang nak fast money, dia nak senang benda tu. So sampai satu tahap, tiba-tiba hilang dah, mana pergi dia? Macam itulah. Itu yang susah. Found or not found. Semua orang boleh buat. The problem is how you want to sustain. You nak continue berada dekat market terus relevant. Melainkan kalau you kadang-kadang ada juga yang lepas tahun dia nampak slow sikit, dia buat kontroversi sikit, naik balik. Benda tu buat balik. Sampai macam tu. Sampai bila kita nak jatuh? Kita tak nak macam tu. So kita tak nak pening-pening kepala benda tu. Buat apa kita nak penting? Ini tidak. Ini bangun tidur takut orang takut kecam, orang kecam. Tak. Kita nak hidup aman bang. Kita nak bangun tidur, dah fikir macam-macam benda tu. Kita tak nak benda tu. So for me, follow the flow lah benda tu. Tapi like apa yang Khairul Amin katakan betul. Kalau nak jadi content creator pun, make sure you seorang content creator yang ada pendidikan. What you talking, you kena tahu apa yang cakap tu betul tak betul. Sebab orang nak bash you senang. Sekarang ni, jangan bermain dengan netizen bang. You duduk mana, alamat mana, nombor telefon, mak nenek, bank account, semua dia tahu bang. Bahaya bang sekarang ni. Bagi saya tu lah. Bagi saya ada juga jumpa yang seorang ni, dia bukannya orang Malaysia, dia orang luar, African.
yang dia boleh bercakap bahasa Melayu yang dengan bagus, boleh bernyanyi, boleh berpantun, tetapi dia tak boleh, dia nak privacy. Sebab after dia popular, semua orang berkumpul dengan dia, nak gambar dengan dia, bla bla, dia jadi stress. Dia kata no, this is not my, dia bukan cara saya. So dia come out, dia pull out, dia tak buat benda tu. So itu bergantung pada orang. Apabila you nak join, you dah pijak bidang ni, memang you akan jadi tumpuan netizen. Of course, you keluar, orang hey hi, you tak kena macam tu lah, kata kan, you kena say hi jugalah, you tak boleh buat kepala you. So, of course kena kecam bagi saya. Memang main netizen ni memang bukan satu perkara yang mudah benda tu. Itulah. Tapi bagi penting, apabila bagi satu benda yang bagus, you akan rasa seronok. Apabila orang tanya you give apa yang you tahu, dia dapat knowledge. Itu yang kita rasa, seronok lah kita dapat sampaikan benda yang betul. Dia lebih berharga daripada wang ringgit. Bagi saya benda tu, of course wang ringgit tu memang penting lah. Itu untuk survive kita. Tetapi benda tu bagi saya rasa seronok. Kita dapat share dengan orang. Sebenarnya tak betul bang, yang betul macam ni, macam ni benda tu. Itu yang bagi saya perfect lah. Yang bagi saya macam kita share dengan orang pun kita rasa seronok bang. Diam tak diam tuan-tuan dan puan-puan, 45 minit dah. Itu dah kena habis bang, awal sangat. Saya ni kalau ikut sampai esok pun saya nak sembang dengan Abang Gan kita. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Abang Gan pun nak balik, nak packing dah, dia nak pergi, dia nak fly ni. Dia nak fly. Ini orang kata jadi influencer, jadi content creator kereta ni puas berjalan. Bukan saja puas berjalan test kereta, puas berjalan orang jemput sana, orang jemput sini, orang jemput sini. Okey Gan, kata-kata terakhir, bagaimana harapan Gan kepada penonton di luar sana, especially terhadap your pandu laju ni? Silakan. Bagi saya macam untuk menjadi seorang content creator boleh, tetapi bukan satu benda yang mudah. Adalah sustain lah, how you want to sustain untuk jadi seorang. Tapi saya still repeat ayat saya yang kali ketiga keempat ke, nak jadi content creator, jadi content creator yang bagi manfaat pada orang. Bagi manfaat. Ini dapat 5 kali dah bagi ulang manfaat bagi orang. Memang itu yang saya keep telling orang, bagi manfaat pada orang. Sebab memang orang kata orang akan judge lah apa yang kita buat benda tu kan. So at the same time, jangan lupa juga subscribe untuk channel eksklusif bersama Syarif. Tekan loceng sekali, follow sekali dia punya social media. Abang Syarif adalah antara bagi saya, it's not only content creator, adalah seorang yang memang knowledge memang gila kau punya benda tu. Kita dengar cakap 3 hari 4 malam pun tak habis juga pengalaman benda tu. Bagi saya antara yang boleh follow juga segala social media yang sedia ada, dan juga follow juga social media kita yang sedia ada lah. I think kita must support each other benda tu. Kita support each other benda tu. Sebab kalau you nak jalan, orang katakan kalau you nak jalan jauh, kita kena jalan sama-sama benda tu lah. Dengar kata selain daripada pandu laju ada adik baru pula. Kita ada adik baru tak apa, jangan bini baru. So kita ada satu lagi channel dinamakan sebagai House Tour Malaysia. Macam ni je? House Tour Pembaraan rumah. House Tour Malaysia. Kita review rumah orang. Dekat Malaysia tak ada lagi yang channel memang spesifik niche on review rumah orang. Tujuan kita satu je, kita nak bagi tahu orang, kalau you beli rumah macam ni, you nak buat konsep macam ni, you kena buat macam ni. Ataupun kadang-kadang orang fikir, lampu cendela ni mesti mahal lah. Sebenarnya tak, lampu cendela dulu saya tak tahu bang. Lepas ada channel tu baru tu, murah lah cendela tu, RM200 boleh dapat. Bila nak sponsor kat kami? Contoh. Itulah tu. Nanti kita minta orang sponsor bang. So benda yang tu yang kita nak bagi knowledge pada orang. Beli kat mana, guna cat apa, benda tu kita nak bagi. Sama juga apa yang kita buat dekat Penlaju, kita nak give juga sama knowledge, sama juga dekat orang pasal rumah pula. Dulu saya tak tahu. Saya buat benda yang saya tak tahu. Dulu saya buat rumah pun, beli rumah baru pun kita tak tahu macam nak buat. Lepas ada channel tu, jadi rupanya kita boleh tiru benda tu lah. Benda-benda knowledge macam tu yang bagi saya yang sangat bahagia benda tu lah. Right? Last. Duk test kereta macam-macam, EV lah, apalah. Ramai orang tanya, Abang Gan pakai kereta apa? Silakan. Okey. Kereta sendiri saya, orang kata kereta sendiri saya adalah Proton Saga FLX. Ya, itu yang 2012. Itu yang kereta sendiri. Yep. Okey. Daily car saya adalah X70 lah, Proton X70. Yep. Dah 2 biji dah. Satu saya buat, satu saya bawa lah. Okey. Kan? And kalau tanya ramai, soalan paling favorite adalah apakah kereta yang paling best sekali, ataupun selama I join industri banyak-banyak kereta apa paling best? Paling best Jawapan saya adalah kereta sendiri. Sebab kereta sendiri tak stres. Buat kereta orang ada stres bang. Cara sini cara sana tak tidur malam bang. Bukan rasa apa, rasa semua salah.
Kereta sendiri. Ha. Nama brand kereta tu kereta sendiri. Kereta sendiri. Tak ada halangan. Kalau langgar apa-apa pun, kereta aku boleh repair Kena sendiri. pula dah habis bayar. Orang kata geran atas tangan. Okey. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, 45 minit yang sangat menunjukkan. Terima kasih. Masih sekali banyak-banyak, lagi pada thank you. GYL Gan. Yep, thank you. Gan apa tadi? Gan Yong Lee. Gan Yong Lee Media. Betul tak? GYL Media Services Sehat. So mana-mana toke-toke kereta kat luar sana, yang nak suruh test drive ke apa, contact GYL Media. Yang nak sponsor kereta kita pun boleh juga contact kita berdua. Alang-alang dah sponsor satu, bagi kat kami juga sebiji. Betul. InsyaAllah Abang Gan akan bagi review kau-kau punya. Baik. Terima kasih Gan. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan kerana spend masa bersama eksklusif bersama Syarif. Sehingga kita berjumpa lagi di masa hadapan. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.